Hai korang, Assalamualaikum dan selamat kembali ke Hikayatul Channel. Nama saya Mariam Jamlah. Hari ini saya ingin mengkongsikan cerita berkenaan sejarah penciptaan ataupun bagaimana terjadinya kamera dan sejauh mana revolusinya. Pertama sekali, walaupun sejarah kamera bermula lagi lama berbanding fotografi, tetapi kedua-dua ini amatlah berkait rapat kerana jika tidak kerana fotografi, kamera tidak akan berevolusi. Kita boleh mengesan kembali ke sejarah kamera bermula dengan catatan paling awal tentang fenomena yang dijelaskan oleh seorang falsafah Cina dari dinasti Han, iaitu Mozi. Mozi mengatakan bahawa penghasilan imej terbalik adalah disebabkan cahaya bergerak secara lurus. Dan kemudiannya, seorang saintis dari Iraq mengkaji fenomena tersebut dengan lebih terperinci, iaitu Ibnu Al-Haytham ataupun Al-Hazan. Beliau juga dianggap orang pertama yang mencipta kamera dengan membuat lubang kecil pada dinding sebuah bilik gelap untuk menghasilkan kamera obscura. Fenomena optik semula jadi ini berlaku apabila sesebuah subjek di satu sisi terpapar secara terbalik di dalam bilik gelap. Di sisi bertentangannya, menerusi satu lubang kecil pada dinding di antara bilik gelap dengan tempat di mana subjek berada. Ibnu Al-Haytham juga menghasilkan karyanya tentang optik, iaitu Kitab Al-Manazir. Kitab tersebut menjadi terkenal di negara barat lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Even Leonardo da Vinci, René Descartes dan Johannes Kepler pun banyak merujuk ke kitab ini. Seterusnya, kita pergi pula pada bahagian revolusi kamera. Kamera pertama yang tercipta iaitu kamera obscura telah dihasilkan dalam binaan kotak yang boleh dibawa ke mana-mana. Kamera tersebut dilengkapi dengan lensa pada bukaan cahayanya dan seterusnya digunakan secara meluas bermula pertengahan kurun ke-16. Ianya menjadi popular sebagai alat bantuan untuk menekap dan melukis. Bila agaknya nak ada gambar yang tak perlu nak lukis atau menekap ya? Seorang lelaki dari Perancis telah berjaya menghasilkan imej kekal yang pertama dengan menggunakan kamera obscura pada 1825. Beliau bernama Joseph Nicephore Niepce. Dia telah merakam pemandangan luar biliknya dengan meredahkan kepingan pewter yang disadur bitumen kepada cahaya matahari selama 8 jam dan memanggil proses itu heliografi. Kemudiannya, Niepce telah bekerjasama dengan Louis Jacques Mande de Gour bagi menambah baik proses heliografi ciptaannya. Niepce banyak bereksperimen dengan bahan kimia dalam menjadikan imej heliografinya lebih terang, manakala de Gour pula menaikkan taraf rekaan kotak kamera obscura itu. Namun pada 1833, Niepce telah meninggal dunia, tetapi de Gour tetap meneruskan projek mereka lalu berjaya membangunkan imej berkontras tinggi dan lebih jelas. Dia mendedahkan kepingan yang disandur iodin perak dan diproseskan dengan wap merkuri dan dicampur larutan pekat garam biasa. De Gour menamakan proses ini daguerreotype. Kemudiannya pula, seorang saintis Inggeris bernama William Henry Fox Talbot memperbaiki imej kamera tersebut dengan menggunakan garam perak. Pada 1840-an, Talbot telah menghasilkan dua proses langkah untuk menghasilkan fotograf pada kertas yang dipanggil calotype ataupun dikenali tablotype. Proses yang Talbot cerita ini memanfaatkan cetakan negatif yang menterbalikkan hitam menjadi putih dan putih pula menjadi hitam. Proses yang dihasilkan Talbot ini mampu mencetak gambar banyak kali, tapi sayangnya tidak sepopular daguerreotype yang gambarnya lebih jelas dan tajam. Tapi, proses negatif calotype ini menjadi asas kepada fotografi moden. Selain itu, kamera fotograf pertama yang dikomersialkan adalah kamera daguerreotype, ciptaan Alphonse Chiroux pada 1839 yang berharga 400 franc. Kamera ini memerlukan waktu pendedahan yang panjang dari 5 hingga 30 minit. Pada 1871 pula, kepingan keringan gelatin dicipta lalu mencetuskan satu proses fotograf yang lebih cepat dan berkualiti dipanggil collodion dry plate, dicipta oleh Desire van Monkhoven. Hasil kerja Monkhoven menyebabkan kamera tidak memerlukan tripod dan melahirkan trend mengambil gambar candid oleh jurugambar amatur. Di samping itu, perkara ini mendorong kepada penciptaan kamera yang lebih kecil, tempoh exposure yang pendek dan penciptaan shutter mechanical. Pada mulanya, ianya dijual sebagai aksesori. Tidak lama lepas itu menjadi bahagian penting dalam penciptaan kamera pada kurun ke-19. Pada 1887, George Eastman mencipta sejenis kamera kotak dipanggil Kodak. Ianya ringkas dan siap diisi dengan filem untuk 100 exposure dan hanya perlu dihantar ke kilang untuk diproses. Tidak lama kemudian, tahun 19,000, Eastman memperkenalkan kamera Brownie.
Menjelang 1905, filem semakin popular dan pelbagai syarikat menggunakan filem 35mm untuk fotografi pegun. Pada 1913, Herbert dan Husken mencipta kamera Taurus Multiple di mana filemnya 35mm dan boleh digunakan oleh semua orang. Tahun berikutnya, mereka pula mencipta Simplex. Sekitar tahun yang sama juga, Oscar Barnack yang bertugas di penyelidikan dan pembangunan Leeds membaki penggunaan filem sinema 35mm. Dia juga menghasilkan kamera kompak iaitu prototipnya Eureka, namun terpaksa menangguhkan ciptaannya kerana Perang Dunia Pertama. Selepas itu, barulah kamera Leica siap dikomersialkan pada 1923. Sejak itu, kamera dan fotografi semakin berevolusi, seperti apa yang kita lihat sekarang iaitu kamera single lens reflex SLR dan twin lens reflex TLR, kamera segera, kamera automatik dan lain-lain lagi. Sekian itu saja daripada saya berkenaan sejarah kamera dan revolusinya. Sila like, share dan subscribe jika anda suka akan konten yang saya sharekan dengan anda.